may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu mursyida wa ba'd. Terima kasih kepada Puan Amnira Suhana. Tidak lupa juga kepada Kak Intan selaku admin, selaku pengatur kuliah kita, Masya Allah. Tidak lupa juga Puan Rasniati Mansur, Bonda sebagai pengurusi JNI, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati pertemuan kita pada malam ini. Maafkan saya, tadi jam, bukan sebab saya. Alasan nak bagi lepas diri kan. Tapi ala kuliahnya, mudah-mudahan tadi kita isi dengan bacaan surah Al-Mulk, terlepas dah satu amalan kita. Jadi kalaulah Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sekarang ni pun, mudah-mudahan kita dah terlepas, dah ada saham untuk kita dilepaskan siksaan di alam barzah nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas pengisian yang sangat bermanfaat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan pengajian berkitab kita, iaitu kitab Nasihat Buah Hati karangan Habib Ali Zainal Abidin, iaitu nasihat yang ke-28, insya-Allah. Betul ya Kak Intan? Betul. Okey, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk nasihat yang ke-28, kelicikkan syaitan. Syaitan ni, dia inna syaitan yajri fi majri dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan melalui saluran darah. Kena ingat itu. Syaitan ni, dia macam mana pun, dia pasti akan cari jalan untuk menyesatkan kita supaya kita follow dia. Macam mana keadaan sekalipun, dia akan jadikan diri dia itu sebagai makhluk Allah yang akan menyesatkan kita daripada jalan kebenaran. Pasti dia akan buat. Ini sebab ini janji dia kepada Allah SWT bahwasanya dia akan menyesatkan manusia. Okey. Mari kita tengok siapa antara kita mengatakan syaitan itu baik. Ya, tiada yang mengatakan mereka makhluk baik. Mereka pernah baik, namun akhirnya mereka ingkar kepada Allah SWT kerana sikap takabur. Dan ini dia tulis takbur. Takbur kan takabur. Takbur, kibrun, mutakabir. Itu beza. Jadi kerana sikap takbur dan sombong yang merajai mereka. Mereka pernah baik. Syaitan ni sebelum nama dia syaitan, namanya Azazil. Namanya apa? Azazil. Sebelum iblis, nama dia Azazil. Azazil ialah ketua segala malaikat. Ketua segala malaikat maknanya chief besar. Chief besar. Tu hebat tu. Chief besar. Jadi dalam keadaan tersebut, dia hebat dulu. Cuma bila dia terlalu hebat sangat, bila Allah ciptakan Nabi Allah Adam AS, bila Allah cipta Nabi Allah Adam AS, Allah perintah, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Nabi Allah Adam AS, aku dah ciptakan manusia ni. Tiba-tiba, dia yang hebat, dia yang paling besar, dia yang paling hebat, dia yang paling agung, dia kata apa? Mana mungkin aku akan sujud kepada dia. Oh, habis dah. Sombong terus. Dia kata apa? Qala asjudal lebih kurang macam tu ayat dah. Adakah aku ni nak sujud kepada dia sedangkan dia diciptakan daripada tanah? Sedangkan aku ni dicipta daripada api. No way ya, dia kata. Jadi dia kata sorry ya, aku tidak akan sujud kepada dia. Habis ya. Jadi bila dia tak sujud, fasajadu, Allah kata semua sujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi maka bila dia tak sujud, dia jadi aba. Aba apa? Engkar. Aba yakni asa. Bila dia engkar, dia sombong, dia tak nak sujud, dia tak nak rendahkan diri, dia tak nak taat, wastakbar wa kana minal kafirin. Maka dia jadi kafir ketika itu. Bila jadi kafir, Allah perintahkan dia keluar daripada syurga. Maka dia keluar syurga dalam keadaan sambil bersiul dan sambil tangan di belakang jalan bongkak dalam keadaan bangga diri. Dia bongkak tu. Dia bongkak, dia bongok, semua dia kata. Jadi dalam keadaan tersebut, dia sombong lah. Dia keluar daripada syurga. Dia bersiul. Oh, seronok dia keluar daripada syurga. Jadi dalam keadaan tersebut. Maknanya apa? Dia sombong, dia keluar daripada syurga. Kita tak masuk syurga lagi dah sombong. Macam mana? Jadi kita nak masuk ke mana? Jadi dalam keadaan tersebut, syaitan itulah dia akan menyesatkan kita. Maka dia kata di sini,
Syaitan begitu memusuhi manusia sejak Nabi Allah Adam AS diciptakan hingga ke hari ini. Umat manusia akan sentiasa diganggu dan disesatkan dari jalan kebenaran. Untuk kekal berada dalam landasan petunjuk, maka kita dibekalkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis. Mengikut kedua-dua perkara ini akan menyelamatkan diri daripada sebarang gangguan kejahatan syaitan. Hanya kepada Allah SWT manusia layak meminta perlindungan dan penjagaan. Minta perlindungan dengan Allah SWT itu namanya isti'azah. Minta pertolongan itu namanya isti'azah. Kalau kita mengaji apa? Mengaji ilmu bahasa Arab. Isti'azah ni, dia panggil apa? Saya tak ingat ada satu istilah dia sebut. Tahu tu saya aku saya tak tahu Ustaz. Ustaz. Tahu. Ta'awuz tu betul lah. Cuma dia ada istilah dalam bahasa Arab dia. Saya tak ingat. Dia macam isti'azah, isti'anah. Tu is tu. Apa dia panggil? Tak ingat. Jadi dalam keadaan tersebut, maka disuruh kita untuk berta'awuz. Maka Allah sebut apa? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah kata, apabila kamu nak baca Quran, mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi minta pertolongan dengan Allah. Apa-apa perkara pun isti'azah. Apa-apa perkara pun minta pertolongan Allah supaya dihindarkan diri daripada syaitanir rajim tersebut. Jadi kita kena minta. Tawaduk, Ustaz. Apa dia? Maksud perkataan tu tawaduk ya? Maaf. Isti'azah. Istighazah. Ta'awuz. Ta'awuz. Bukan tawaduk. Kalau tawaduk tu rendah diri. Tawaduk baik. Tawaduk tu Maaf ya. macam tu. Okey. Jadi namanya ta'awuz. Ta'awuz itu minta perlindungan. Kalau isti'azah, minta perlindungan. Kalau ta'awuz, kalimah isti'azah itu namanya ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia banyak isti'azah macam-macam jenis ada. Kalau kita baca buku tajwid, ada satu buku tajwid namanya Qiraat Hafsun an Asim, karangan Ibnu Mardiyah. Dia kata apa? Dia kata isti'azah ni ada banyak, ada 8 jenis isti'azah. Ada yang kata 12. Kalau isti'azah yang biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau isti'azah yang diamalkan oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar As-Siddiq, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tu panjang tu. Kan? Kalau yang paling mudah, a'udzubillah. A'udzubillah aja. Itu paling mudah. Yang tu orang yang berpegang dengan mazhab Malasi. Pemalas punya orang, dia baca doa tu je. Jadi kita tak payah baca yang tu lah. Kita baca lah panjang sikit kan. Baca bagi sebut syaitanir rajim tu. Kita kan rajin kan. Kita rajin, kita kena baca lah yang panjang tu. Jadi di sini disebut hanya kepada Allah manusia layak meminta perlindungan dan penjagaan. Menjadikan syaitan sebagai sahabat dengan meninggalkan perintah Allah SWT hanya mengundang diri ke dalam lembah kebinasaan. Siapa dia buat syaitan tu sebagai kawan dia, maka dia akan apa? Dia akan dibinasakan ke lembah kebinasaan. Jangan buat kawan syaitan. Dalam surah Yasin kita baca apa? Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak-anak Adam, jangan kamu sembah syaitan, dia kata. Jangan kamu abdikan diri kamu kepada syaitan. Sebab apa? Sebab dia adalah musuh kamu yang nyata. Dia musuh kita yang nyata. Allah cerita dah jahat dia. Allah cerita dah apa dia punya apa? Dia punya hala tuju dia. Objektif dia. Segala perangkap-perangkap dia semua dah ada. Jadi berhati-hati kita. Contohnya apa? Kita bangun tidur, kita ada 3 belenggu syaitan. Contohnya, kita akan merongkai satu-satu daripada belenggu syaitan tu. Macam mana? Kita bangun tidur, syaitan ikat kita. Ikat. Lepas tu, macam mana kita nak rongkai? Ada 3 ikatan. Yang pertama, kita bangun, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hilang 1 ikatan. Kemudian pergi toilet, ambil wuduk ataupun mandi, hilang 1 ikatan. Kemudian semayang, hilang 3 ikatan. Jadi selamatlah ya. Jangan tak hilang pula.
Tak apalah, biar ada satu cukup. Pula dah, biar ada satu cukup ikatan. Dua lagi tak apa, dah buka dah okey. Tinggal satu pun tak apa. Banyaklah cantik. Jadi maknanya hilanglah tiga-tiga tu. Ya. Jadi jangan senantiasa dibelenggu syaitan. Syaitan punya perancangan yang licik. Jangan sekali bermimpi syaitan memiliki niat yang baik. Jangan sekali bermimpi syaitan memiliki niat yang baik. Tugas dan kerja mereka hanya bagi mengajak manusia melanggar perintah Allah serta beramal dengan larangannya. Pelbagai cara akan diambil asalkan mereka berjaya memperdaya umat manusia dan membawa manusia menghuni neraka kelak. Syaitan akan sedaya upaya berusaha supaya seseorang itu terjerumus dalam melakukan perkara yang haram. Ni syaitan suruh kita buat benda yang haram. Apa-apa yang boleh melanggar perintah Allah, apa-apa yang boleh membinasakan kita nanti, apa-apa yang boleh melanggar segala hukum hakam Allah, dia suruh kita buat. Ataupun meninggalkan yang wajib, dia suruh kita buat. Jikalau tidak berjaya, maka akan diusaha pula supaya seseorang itu melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kalau tak boleh buat yang haram, dia suruh buat benda makruh. So benda-benda makruh ni apa? Benda makruh apa? Seperti mana yang kita maklum lah ya. Tadkhin makruh. Orang duk isap-isap tu, isap apa? Isap rokok dan sebagainya, makruh. Maka syaitan suruh isaplah rokok. Dia pun isap, habis. Jadi syaitan suka ke dia. Sekian dimaklumkan. Jadi janganlah tinggalkanlah. Kalau suami yang isap rokok tu suruh dia tinggallah. Bulan Ramadan boleh tinggal kan. Bulan Ramadan boleh, tak siap, tak isap rokok pun siang-siang. Boleh je. Kenapa bulan-bulan lain tak boleh? Usahlah ya. Sensitif kalau cerita buat rokok ni mana-mana tempat. Sensitif pasal apa? Mungkin mereka berpegang dengan mazhab mereka kot. Mazhab yarka'u ma'ar-raki'in. Iaitu hendaklah kamu rokok bersama dengan orang yang merokok. Apa kata yang tu? Jadi mereka pun Ustaz. Masalahnya lepas sebut rokok, bukan merokok. Kita rokok, lepas rokok. Lepas kata hendaklah kamu merokok bersama-sama dengan orang yang merokok. Lepas kata itu sandaran mereka. Cuba tengok geng-geng rokok ni dia duduk kat mana agak-agak. Dia kalau isap rokok dia duduk kat mana? Dia duduk tepi longkang. Dia duduk dalam tandas kan. Penuh tandas. Kalau pergi tandas ada satu tempat lah kan. Ada satu tempat kerja ni. Kalau pergi tandas mesti berasap tandas. La ilaha illallah. Kita yang nak masuk tandas tu kita pening kan. Pening sebab apa? Kiri kanan depan belakang semua tandas tu penuh asap. Allahu akbar. Teruknya tempat mereka yang sebenarnya. Asal dalam tandas pelik. Mungkin sambil-sambil termenung kot, sambil-sambil duk tarik isap. La ilaha illallah. Sabarlah ya. Jadi syaitan tu akan membuat kita tinggalkan benda-benda yang sunnah. Jadi kita tak buatlah benda sunnah. Benda sunnah ni benda apa? Benda Nabi buat. Jadi dia tak nak kita ikut Nabi. Kalau ikut Nabi kita jadi baik. Lalu dia buat benda supaya kita tinggalkan Rasulullah SAW. Itu jahatnya syaitan. Tujuan dia apa? Mari kita tengok tujuan sebenar syaitan. Ada satu kisah berkenaan seorang lelaki yang dikenali dengan sikapnya yang kuat beribadah dan sering menunaikan solat berjamaah di masjid. Pada suatu hari, dia ingin keluar dari rumahnya menuju ke masjid bagi menunaikan solat subuh. Ketika itu hujan turun dengan lebat. Melihat hujan lebat yang bercucuran itu, terdetik di hatinya bagi menunaikan solat subuh di rumah je. Namun, belum sempat menunaikan solat di rumah, dia berasa tidak puas hati dan berasa rugi jikalau tidak menunaikan solat secara berjamaah di masjid. Lalu dikuatkan semangat dan langkahan kakinya. Kali ini seperti biasa, dia melangkah menuju ke masjid. Malangnya dalam perjalanan menuju ke masjid, dia tergelincir lalu terjatuh menyebabkan bajunya basah. Kerana keazaman yang tinggi, dia pulang menukar pakaian dan keluar ke masjid sekali lagi untuk kali kedua. Dia terjatuh lagi, lalu dia pulang bagi menukar pakaian buat kali kedua. Timbul dalam hatinya, mungkin ini petanda bahawa ada baiknya dia hanya solat di rumah. Dia rasa macam tu. Petanda tu datang daripada syaitan. Syaitan kata, duduk rumah lah, dah teruk macam ni pun nak pergi masjid lagi asal. Duduk rumah je lah. Semayang di rumah kan senang. Lepas habis semayang boleh baring terus kat situ. Apa masalah?
Nak sibuk-sibuk, nak pergi tadah hujan, nak langgar habis hujan ni, kuat sangat ke? Apa jadi? Cuba tengok. Namun perkara yang sama menyelubungi hatinya. Terasa amat rugi sekiranya tidak dapat ke masjid. Akhirnya untuk kali ketiga, dia keluar sekali lagi menuju ke masjid. Untuk kali yang ketiga, dia lebih berhati-hati supaya tidak tergelincir dan jatuh di tempat yang sama. Malangnya, kali ini sekali lagi, beliau tergelincir pula. Namun, belum sempat terjatuh, tangannya disambar oleh seorang lelaki yang berada berdekatan kawasan berkenaan. Kali ini, dia tidak terjatuh dan bajunya dapat digunakan untuk ke masjid. Lelaki misteri yang menyelamatkannya itu mengikutinya ke masjid hingga tiba di pintu masjid. Lelaki berkenaan tidak masuk dan hanya berada di luar sahaja. Itu dia, mampoi. Dia ikut sampai masjid tapi dia tak masuk. Dia nak buat apa tu kat luar tu? Dia nak curi kasut ke apa tu? Dia nak skoding orang ke apa tu? Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Mengapa kamu tidak mahu masuk ke dalam masjid? Maka dia jawab, kamu tidak perlu bimbang perihal aku. Masuklah ke dalam masjid dan selesaikanlah urusan kamu. Biarkan aku di sini dengan urusanku. Tu dia tengok kat situ. Apa dia buat? Hal ini menambahkan kebimbangan lelaki soleh itu. Lalu ditanya untuk kali kedua, demi Allah, siapakah kamu sebenarnya yang menyelamatkan aku daripada terjatuh tadi? Kali ini pertanyaan itu dibalas dengan elok. Lelaki misteri itu berkata, aku adalah syaitan. Ha 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 ha. Dia kata, aku adalah syaitan. Dia kata, dia kau. Jadi maknanya jaga-jaga kalau kita nak pergi masjid, kalau ada orang pegang tangan kita tu, tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Dia jenis apa? Kalau dia tak masuk masjid, dia tunggu kat luar saja, dia kata, masuklah kak. Saya kat luar je, saya tak boleh masuk. Ya, kak, kenapa tak boleh masuk? Saya bukan uzur, tapi saya tak boleh masuk. Oh ya ke? Tunggu kejap kan, nanti kita keluar, kita jumpa lagi je. Jangan. Maknanya apa? Terkejut lelaki soleh itu mendengar ucapan sedemikian. Lalu ditanya olehnya satu lagi persoalan. Sebagai menjawab keraguan, mana mungkin syaitan pula menjadi baik dan penyelamat. Ditanya kepadanya, mengapa kamu menyelamatkan aku sekiranya kamu syaitan? Syaitan bukannya penolong manusia bagi membuat kebaikan. Dengan jelas syaitan menjawab, tadi ketika kamu terjatuh buat kali pertama, kemudian kamu patah balik menukarkan pakaian yang bersih dan terus menuju ke masjid sebagai ganjaran Allah sudah mengampunkan semua dosa kamu. Waktu kamu jatuh tadi, kamu patah balik ke rumah kamu, tukar pakaian, waktu tu Allah dah ampun dosa kamu semua. Masya Allah, hebatnya orang pergi masjid. Ya Allah. Kan? Untuk kali kedua, kamu terjatuh dan patah balik menggantikan pakaian lain lalu pergi lagi ke masjid sebagai ganjaran sudah mengampunkan kesemua dosa ahli keluarga kamu. Yang kedua tu, Allah dah ampun semua dosa ahli keluarga kamu disebabkan kamu seorang saja pergi masjid. Semua ahli keluarga kamu diampuni dosa oleh Allah SWT. Semua ampun. Jikalau kali yang ketiga aku tidak menolong kamu daripada terjatuh, pasti Allah akan mengampunkan seluruh dosa manusia di kampung kamu ini sebagai ganjaran. Syaitan tu kata apa? Kalau aku tak tolong kamu tadi, satu kampung ni semua Allah ampun dosa. Sebab tu aku tolong kamu, aku pegang tangan kamu supaya satu kampung ni Allah tak ampun dosa. Biar kamu saja yang Allah ampun dosa dan ahli keluarga kamu. Nampak tak syaitan? Licik tak perangai dia? Dia tak nak satu kampung tu diberkati Allah. Dia tak nak satu kampung itu di dalam riayah Allah. Dia tak nak satu kampung itu di dalam peliharaan Allah. Maka dia tolong nak menyelamatkan lelaki itu supaya satu kampung tidak diselamatkan. Itu ceritanya. Maka disebut di sini. Untuk kali kedua kamu terjatuh, dah sebut. Jikalau kali yang ketiga aku tidak menolong kamu daripada terjatuh, pasti Allah akan mengampunkan seluruh dosa manusia di kampung kamu ini sebagai ganjaran. Mana boleh aku biarkan ia berlaku, sedangkan aku sudah bersusah payah berusaha bagi menyesatkan mereka. Tiba-tiba nak diampunkan semua. No way, dia kata. Begitulah tujuan dan hasrat sebenar syaitan. Dia bukannya mahu menolong, tetapi dia sentiasa berusaha supaya manusia yang beriman tidak memperoleh kebaikan dan ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Jadi kisah syaitan ni, syaitan dengan orang yang soleh ni, apa kita dapat? Kisah ni saja. Kali pertama, Allah ampun dosa dia, Allah lipat gandakan pemberian kepada dia.
Kali kedua, dia berusaha pergi masjid, kemudian dia balik, dia tukar baju, Allah ampun dosa dia, Allah ampun dosa ahli keluarga dia. Kali ketiga, dia patah balik, kemudian dia keluar, dia nak pergi masjid, ada orang yang sahut tangan dia. Kalau syaitan tu tak pegang tangan dia, nescaya dia, ahli keluarganya dan ahli kampung tersebut semuanya diampun dosa. Sebab apa? Sebab wujud masjid yang diimarahkan oleh manusia. Maknanya apa? Bila manusia itu di dalam kawasan rumah kita ni ada masjid, ada surau yang ada orang mengimarahkannya, kita turut mendapat keberkatan di atas pengimarahan masjid yang dihadiri oleh rakan-rakan kita, masyarakat-masyarakat kita, jemaah-jemaah kita di masjid dan di rumah Allah tersebut. Itu pentingnya ada masjid dekat ni. Siapa yang rumah dia dekat dengan masjid, dengar azan pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia berada di dalam naungan azan. Rumah dia di dalam naungan azan. Rumah dia petang semalam duduk dengan azan. Masya Allah. Jadi ini orang yang di dalam peliharaan Allah. Tapi bila dengar macam ni, jangan kata, orang dah lain dah pergi dah, aku tak payah pergi lah, aku duduk rumah je lah. Banyak nanti. Pergi lah. Pergi, wakil keluarga kita kena pergi. Orang lelaki kena pergi masjid. Jangan mengada-ngada. Ustaz, boleh tanya soalan? Soalan apa? Puan Robiah? Ya. Okey. Sedang berlaku, akan berlaku dan telah berlaku atas izin Allah kan, dan kehendak Allah ya Ustaz? Okey. Macam syaitan tadi, dia pegang tangan orang hamba Allah yang soleh tu atas izin Allah juga ke? Sedangkan kali pertama, kedua dan dia tak dapat makmum. Kali ketiga, syaitan boleh tolong dia pula bagi makmum. Macam mana kedudukan, dan saya nak dapatkan pencerahan daripada Ustaz? Okey. Kedudukannya, semua apa yang berlaku, semua dengan izin Allah. Kena ingat yang tu. Semua apa-apa yang berlaku, baik ke jahat, semua dengan izin Allah. Syaitan buat tu pun, syaitan minta kebenaran Allah SWT untuk dia nak buat macam tu. Sebab apa dia nak buat macam tu? Sebab dia nak tunjuk bahawasanya perkara ini akan berlaku sekiranya kalau syaitan berbuat demikian, maka dia sudah membiarkan manusia yang lain dalam keadaan dipenuhi dengan kelalaian disebabkan dengan dosa-dosa dan apa yang berlaku di dalam kawasan kampung tersebut. Kalau syaitan tu tak pegang dia, satu kampung dapat berkat, rugilah dia. Jadi dia pun nak untung juga. Memang dia punya mesej dia, dia akan menyesatkan manusia. Inilah janji dia di hadapan Allah sebelum dia daripada syurga Allah SWT. Jadi Allah izin. Allah izin dia. Sebab apa Allah izin dia? Sebab dia nak buat. Dia nak buat sebab apa dia nak buat macam tu? Sebab supaya manusia ini senantiasa mempertingkatkan kualiti iman, kualiti amal, kualiti keikhlasan semata-mata kerana Allah. Maka bila manusia yang ikhlas, syaitan kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua manusia aku boleh kacau, tetapi orang ikhlas aku tak boleh ganggu dia. Dia hebatnya tuan. Jadi kita kena jadi orang yang ikhlas. Itu cerita dia. Faham Terima Puan kasih Robiah? Ustaz. Terima kasih semua. Maaf semua. Sama, baik. Daripada mana Puan Robiah? Saya daripada Kelang, Selangor. Kelang dekat. Tak pergi apa JM belum? JM Kelang. Gini. Sebab saya pun dalam pengajian buat ilmu tasawuf dan wahyu. Masya Allah. Master ke apa? PhD? Going to be master lah Ustaz. That's why saya banyak tanya soalan. Baik. Bagus. Minta maaf ya semua. Tak apa. Ya, kita bila ada orang tanya soalan, semua segar mata. Tiba-tiba ada soalan, terkejut semua kan. Kadang lali mata semua seorang-seorang je. Saya suka menaja soalan yang menakjubkan, luar pada pemikiran. Yalah, saya pun tak tahulah soalan tu datang dengan mendadak. Okey. Bagus. Maaf semua mengambil masa ya, maaf semua. Itu satu soalan. Saya sebagai satu cabaran. Bagi saya, itu cabaran bagi saya. Cabaran, saya nak kena create jawapan. Saya nak kena create apa yang sebenarnya daripada Al-Quran. Saya nak sentuh satu je soalan terakhir Ustaz. Apa dia? Saya difahamkan sebelum Nabi Adam dijadikan, Jibril bawa mesyuarat dengan sama malaikat dan
pihak syaitan ni masa tu nama dia Azazil, tak silap saya, wallahu alam. Ditanya pada Jibril kenapa dia terkecuali dipanggil dalam mesyuarat di antara malaikat untuk kejadian Nabi Adam. Lepas Dia tu, dapat soalan, Ustaz. saya tak dapat buat pencerahan yang tu. Saya tak tahu dia mesyuarat. Saya tak dapat mesej mesyuarat tu. Sebab saya dengar ceramah daripada masjid jugalah. Ya ke? Kena tanya Ya. Ustaz. Mungkin dia ada sandaran dia ada dalil dia ada pegangan dia. Ya. Tak apa Mungkin Ustaz, minta maaf ya, saya mencelah soalan sedemikian. mungkin pengkhususan dia menceritakan hal tersebut. Tapi Ya. okeylah. Tapi nama itu betul. Nama Azazil itu betul. Okey, maka dia kata di sini, maka beruntunglah mereka yang berusaha bagi menjaga dirinya daripada tertipu dengan godaan syaitan. Ini yang maksudnya tadi. Bagi untunglah mereka yang berusaha bagi menjaga dirinya daripada tertipu dengan godaan syaitan, dan rugilah mereka yang mengikut syaitan. Ikut syaitan apa dia? Syaitan tak pergi masjid, dia pun tak pergi masjid. Dia ikut syaitan. Tengah-tengah orang azan, dia tengok sinetron. Sinetron pukul berapa? Pukul 4.30. Azan asak lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sinetron besar lagi. Allah kecil je. So tak pergi masjid. Jadi dia kecilkan Allah. Dia besarkan TV dia yang kecil tu. Walaupun TV dia 40 inci saja, kecil. Tetapi dia besarkan TV dia daripada Allah yang maha besar. Maghrib pun ada sinetron. Ada. Syaitan kalah kepada orang yang ikhlas dalam melakukan amal. Belum, betul. Kemudian, benar tiada syaitan yang baik dalam kehidupan ini. Mereka adalah makhluk terkutuk yang tidak ingin melihat umat manusia diberi limpahan rahmat dan pengampunan Allah SWT. Tiba pada satu detik, mereka kelihatan seperti membantu, namun hakikatnya mereka sedang menipu dan menjauhkan kita daripada petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mintalah kepada Allah SWT supaya dijauhkan kita daripada godaan syaitan yang direjam. Yang ni namanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Jadi itu yang disebut di dalam tajuk yang ke-28, iaitu nasihat yang ke-28. Kita nak habiskan? Habiskan? Habis boleh? Boleh habis. Habiskan lah. Minggu depan kita baru. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang ke-29, air pemadam derita. Air. Air ni Allah sebut dalam Al-Quran, wa kata wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Air ni apa-apa pun dia boleh menghidupkan yang mati. Air. Kalau ada orang pengsan, kita bagi air, insya-Allah dia sedar. Kalau ada orang yang kena rasuk, histeria, kita sembur air, dia jaga. Kalau ada orang tengah marah, kita sembur air, dia tak jadi marah. Kalau ada orang yang tengah tidur, kita sembur air, dia marah kat kita sebab dia terkejut. Jadi air itu boleh menghidupkan segala benda-benda yang mati, ataupun benda-benda yang tak segar akan jadi segar dengan air tersebut. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan dalam hadis sahih Al-Bukhari daripada Nabi Muhammad SAW. Baginda menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT, naungan yang kelak. Pada satu hari, ada hari yang tiada naungan lain melainkan daripada naungan Allah SWT. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang beribadah hanya kerana Allah SWT, seseorang yang hatinya sentiasa tertaut pada masjid, 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, mereka yang berkumpul dan berpisah hanya kerana Allah, lelaki yang diajak melakukan maksiat lalu dia menolak dan berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah, inni akhafullah. Nak tanya nama buku yang Ustaz guna sekarang. Nama apa buku? Ni buku dia. Buku dia Nasihat Buat Hati. Okey, maka di sini disebut pada satu hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah pemimpin yang adil yang disebut tadi. Kemudian lelaki yang diajak melakukan maksiat lalu dia menolak dan berkata sesungguhnya aku takut Allah. Inni akhafullah. Orang yang bersedekah secara bersembunyi serta orang yang mengingati Allah sehingga mengalir air matanya. Antara 7 golongan ataupun kelompok manusia yang dilindungi Allah SWT pada hari akhirat kelak, ada satu golongan yang menarik perhatian penulis. Ia adalah kelompok yang terakhir yang dinyatakan oleh Nabi SAW, iaitu mereka yang berzikir dan mengingati Allah kemudian menitis air matanya. Boleh tak zikir sampai menangis? Itu zikir waktu bila tu? Zikir tengah hari tak jadi.
Boleh Zikir, Ustaz. Okay, mulai tengah malam sendirian. zikir tengah-tengah malam sewaktu manusia sedang nyenyak tidur, kita zikir. Duduk saja, duduk atas tikar sajadah pukul 3.30 pagi. Kita buat apa? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Dia keluar air mata. Kan? Sedih. Dia fikir dosa dia. Dia fikir neraka. Dia fikir kubur. Dia fikir azab. Dia fikir ibu dia. Dia rindu ayah dia. Dia rindu mak dia. Dia rindu belayan kasih sayang ibu dia. Jadi dia menangis semua tu sebab dosa-dosa dia yang lalu. Kan boleh menangis. Jadi di dunia ni sebenarnya Allah suruh kita perbanyakkan menangis. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Allah kata di dunia ni maka jadilah kamu orang yang sikit ketawa dan banyak menangis. Banyak menangis. Menangis bukan menangis saja-saja. Menangis takutkan Allah. Menangis takutkan azabnya. Menangis takutkan kekuasaannya. Takut. Kemudian, punca menangisnya seorang hamba Allah SWT dalam hadis itu begitu umum. Boleh jadi kerana memikirkan kebesaran dan juga kekesalahan Allah SWT. Mungkin juga kerana insaf mengenangkan kisah silamnya yang penuh dosa dan noda. Ataupun apa-apa penyebab yang akhirnya mampu menggugurkan titisan air yang hangat keluar dari matanya. Di dunia ini, banyak benda berharga dan mahal yang mampu untuk kita beli. Meskipun apa yang kita beli itu bukannya selalu digunakan. Mungkin dibeli hanya untuk perhiasan semata-mata. Tidak terfikirkah kita apa agaknya perkara yang paling mahal dan berharga di akhirat kelak? Mampu ataupun tidak untuk kita dapatkannya nanti. Sudah pasti semua tahu yang di akhirat nanti manusia tidak dapat berbuat apa-apa melainkan menerima ketetapan yang disediakan oleh Allah SWT. Dan perkara paling berharga serta mahal di sana adalah keampunan dan rahmat Allah yang membolehkan manusia bebas daripada terkena sebarang azab yang cukup pedih. Percaya ataupun tidak, kemampuan dan rahmat Allah SWT yang dikatakan mahal tadi sebenarnya mampu kita beli hanya dengan titisan air mata ketika kita berada di dunia. Tu dia. Jadi air mata tu, apabila jatuh air mata itu mampu memadamkan api neraka Allah. Air mata tu, air mata jatuhkan ia berderai di lautan. Jadi maknanya air mata yang jatuh tu boleh Allah ampunkan dosa kita dan boleh Allah hapuskan api neraka disebabkan air mata kita yang mengalir. Jadi usahalah menangis. Usahalah menangis kerana Allah SWT. Nasihat buat hati kita supaya kita ni senantiasa menangis. Ada orang tanya, sebab apa susah menangis? Nak kata apa? Kadang-kadang kita susah menangis. Dah buat dah Ustaz, tapi tak keluar juga Ustaz. Jadi gelak pula Ustaz. Nak menangis tapi gelak. Asal. Kan? Dah pujuk hati dah pujuk air mata dah. Rupa-rupanya hati keras. Ya Allah. Hati keras. Jadi maknanya hati keras. Sebab apa hati keras? Sebab dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Sebab lupa mati. Sebab apa lupa mati? Sebab cintakan dunia. Sebab apa cintakan dunia? Cintakan dunia itu akan melahir dan menzahirkan pelbagai dosa kita di dunia. Jadi janganlah ya, jangan lupa mati, kan? Kena ingat juga mati. Kan? Cuba bayangkan mati. Kalaulah malam ni aku malam terakhir macam mana ya? Malam ni malam terakhir, besok aku malam di tempat lain. Kenang-kenangkan masa kita. Kenang kan? Dia kena kenang lah benda-benda macam tu. Janganlah seronok panjang. Saya nasihat diri saya, ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan perempuan, kakak-kakak, abang-abang sekalian, pakat-pakat kita bermuhasabah. Hisaban yasira, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian
Betapa pemurahnya, percaya ataupun tidak, keampunan dan rahmat Allah SWT yang dikatakan maha tadi sebenarnya mampu kita beli hanya dengan titisan air mata ketika kita berada di dunia. Betapa pemurahnya Allah SWT, begitu tinggi nilai air mata yang ditebus kembali daripada seseorang yang hanya menangis ketika berfikir dan berzikir kepadanya. Tanya diri sendiri, berapa kali kita menangis dan mohon ampun kepada Allah SWT? Berapa kali kita menangis memikirkan dosa yang menggunung, dan berapa kali kita menangis berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi? Senang nak menangis ni di mana? Di mana yang paling senang menangis? Di Makkah Al-Mukarramah, tanah barakah. Tengok Kaabah ya, air turun mencurah-curah. Nangis. Ya Allah. Tengok Kaabah. Ya Allah, besarnya Kaabah Engkau. Mulianya Kaabah Engkau. Hebatnya Kaabah Engkau, wahai Allah. Kan? Pernah tak saya cerita kat sini. Ada orang dia takut dengan Kaabah tau. Dia takut Kaabah. Dia kata, aku ni malas lah nak pergi umrah, nak pergi haji. Aku takut aku tak nampak Kaabah. Dia tak nampak Kaabah. Dia takut tak nampak Kaabah. Jadi dia pun paksalah diri dia pi juga kok nampak, dia kata. Kok Allah ampun dosa aku, nampak lah nanti. Dia pun pergi jugalah. Dia pergi, dia turun daripada hotel Safwah depan Masjidil Haram tu. Dia turun. Dia kata aku tak nampak Kaabah dah. Aku tak nampak dah Kaabah. Lalu dia pun tunduk. Orang pun pegang tangan dia. Last sekali dia turun eskalator tu, dan dia semayang di bawah sekali. Ardiyah, dia semayang di bawah sekali. Dia semayang. Orang kata, hang semayang sini dulu. Sehari kita pergi jumpa Kaabah. Dia semayang. Dia semayang, punya rokok, punya sujud. Dia bangun daripada sujud, gelap terus, tak nampak apa. Tak nampak apa langsung. Rupa-rupanya dia sujud tadi, dia berada di dalam jubah pengarap. Maka dia tak nampak terus. Dia tak nampak apa. Memang tak nampak Kaabah. Bukan Kaabah yang tak nampak, semua dia tak nampak. Dia rupa-rupanya dia bangun daripada sujud, dia sedang berada di dalam jubah pengarap. Ini cerita orang takut. Orang takut nak pergi Mekah sebab takut tak nampak Kaabah. Jadi dia jadi haru biru ke sana. Itu sekian dimaklumkan. Jadi ibu-ibu yang sekalian, tempat yang paling senang kita nak menangis di mana? Di Mekah. Senang menangis. Mekah senang, Madinah senang. Madinah di mana? Raudhah. Menangis kita, kan. Dengar kata, Mutawih kata, situ tempat bagi salam kepada Rasulullah. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluarnya mata. Rindu kat Rasulullah, kan. Masya Allah. Jadi siapa dia yang payah nak menangis tu, pergilah Mekah. Pergilah Madinah Al-Munawwarah. Pergi keluarkan air mata di sana. Air mata keinsafan. Di sana pergilah. Korbanlah duit-duit puluh ribu tu. Korbanlah, pergi sana lah. Allah tengok apa pengorbanan kita nak pergi ke 3 tempat. 3 tempat yang perlu kita korbankan segala-galanya. Walaupun kita akan bersusah lepas tu. Walaupun kita bersusah payah nak pergi juga, kita sanggup korbankan segala-galanya. Sanggup jual kereta, sanggup jual motor, sanggup jual emas, semata-mata nak pergi sana. Allah suruh kita bersusah payah macam tu. 3 tempat ni. Apa dah? Tempat apa? Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang berada di Filastin. Pergilah. Kan? Biar kita bersusah payah. Allah tengok kita susah payah tu. Allah tengok ini hebat. Filastin macam mana Ustaz? Macam mana? Sekarang tak boleh pergi walaupun kita ada kesanggupan dari segi keuangan. Kat mana? Palestin, Al-Aqsa. Al-Aqsa sebenarnya boleh pergi. Cuma kita saja yang berprasangka di sana kita ni tak boleh masuk. Sekarang ni perang Ustaz. Hakikatnya orang boleh masuk. Orang boleh masuk walaupun tapi boleh masuk dalam Masjidil Aqsa tu. Kita yang kata tak boleh masuk. Bila sampai sana boleh masuk. Dalam berperang sekalipun. Kalau berperang sekalipun. Alhamdulillah. Sebab apa? Barak haulahu linuriyahu min ayatina. Sebab keberkatan yang Allah biarkan di sana. Ya Allah, saya nak pergi lah Ustaz. Ada satu rombongan, ni makcik ni. Saya kan baru-baru ni saya masuk forum cerita pasal Palestin ni. Ada seorang jemaah ni kata apa? Ustaz,
Saya ni tak nak pergi Palestin Ustaz, saya takut lah. Perang sekarang ni saya tak nak pergi. Saya nak tarik balik, saya nak tarik diri, saya tak nak pergi Palestin. Okay, fine. Lepas tu dia dah, bila dia nak tarik balik, dia fikir pula, tak jadilah Ustaz. Boleh ke pergi Ustaz? Boleh lah. Macam puan cakap lah. Boleh ke? Masa sekarang, maksud saya masa sekarang. Dia kata, macam mana tak nak pergi lah, takut lah nanti orang paling bom semua. Dia tak nak lah, takut lah. Dekat-dekat nak pergi lah. Dia kata, saya tak jadilah tarik. Saya nak pergi juga. Apa nak jadi. Okay, dia pun relax lah, takut ni. Sampai di Palestin. Bila sampai di Palestin, dia tanya kepada Imam Masjidil Aqsa. Dia tanya, wahai Imam, kami duk doa di Malaysia, orang lain satu dunia duk doa ni, apa jadi kat hampa ni? Dia kata apa? Sekarang ni kamu berdiri di Masjidil Aqsa. Kesan manusia berdoa, kamu selamat sampai di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Habis cerita. Habis cerita. Dia pun menangis. Dia kata apa? Mana Israel? Aku nak bunuh dia. Cik kemas. Kat sana cakap nak bunuh Israel. Kat sini takut. Sebab apa dia berani di sana? Sebab barakna haulah. Sebab keberkatan yang ada di sana menjadikan manusia berani di sana. Mana ada orang Palestin takut? Kan? Kita di Malaysia ni pakai maflar. Berani. Pakai maflar. Palestin. Nahnu fidaka ya Palestin. Cik gemai lah. Bunyi bom nyorok. Bom. Memang boleh lah sekarang pergi walaupun dalam peperangan ni Ustaz. Boleh. Perang tu dekat tempat lain. Yang Masjid Al-Aqsa ni apa pun. Ada polis jaga je lah. Polis Travel Israel. agency boleh masuk ke situ? Boleh. Pergi dengan Andalusia bawa. Saya pergi dengan Ustaz Aman Shah Palestin. Boleh. Aman Shah boleh. Okey, bermakna Andalusia boleh masuk sekarang, tak apa lah Ustaz. Terima kasih atas pencerahan untuk saya. Boleh, insyaAllah. Kemudian? Ustaz, nak tanya berapa ribu Ustaz pergi sana? Tak tahu, saya tak pernah pergi. 15 untuk 12 hari. Tu yang sapi yang ada pernah tahu tu, tanya orang yang tahu. Saya tak tahu. Mekah, Madinah sekali lah. Ya. Tu dah. Pergilah. Tak nak tanya dari tu, saya baru balik 2 umrah. hari di Palestin, 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Baik. Ustaz Aman Shah. Google kan dia ada agensi dia. Hanya bulan 12 sahaja. Siapa dia nak tanya? Saya baru balik daripada umrah. Hari Senin itu balik kan. Semasa saya berada di dekat Kaabah tu Ustaz. Saya ni dah solat dah. Saya terkejut Ustaz. Satu wanita orang dia macam orang Arab lah kan. Menyerit-nyerit dia nampak Kaabah tu Ustaz. Saya pun jadi takut, duduk pula belakang saya. Saya kata pula masalah ni. Menyerit-nyerit. Tak tahu dah sampai orang habis semayang kan dia menyerit. Kesian. Atas orang masing lah dekat sana. Kat sana Allah akan layan dia atas apa yang Allah nak bagi kat dia. Mekah Madinah atas apa yang Allah nak layan kita. Sebagai siapa kita di sana. Okay. Seorang tak cakap apa, pandang aja dia. Okay, kita nak habis buku ni. Sekejap. Teruskan. Kemudian di sini dia kata, tanya diri sendiri berapa kali kita menangis dan memohon ampun kepada Allah. Berapa kali kita menangis memikirkan dosa yang menggunung. Dan berapa kali kita menangis berjanji untuk tidak melakukan buat dosa lagi. Jikalau belum pernah, maka cubalah menangis. Sebanyak mana pun duit ataupun emas yang kita miliki di dunia, hingga ramai yang menunding jari dan mengatakan kita memiliki aset paling bernilai, ia masih belum mampu menandingi nilai air mata yang ikhlas yang jatuh di pipi kita di akhirat kelak. Jangan takbur mencari harta untuk kaya, tetapi perhinakanlah diri berusaha menitiskan air mata untuk kebahagiaan di sana. Realiti pada hari ini, manusia lebih banyak menangis kerana perkara remeh. Buktinya, manusia menangis ketika menonton drama. Menangis sebab tengok cerita Korea. Menangis tengok apa? Tengok orang menyanyi kalah. Usung beg keluar. Menangis. Kenapa dia keluar? Kenapa orang ni tak keluar? Ya Allah. Nangis. Poyo semua tu. Hantu gila semua tu. Jangan jadi macam tu. Buang masa, buang air mata je.
Ada betul. Orang keluar usung beg pun teriak. Malu ke orang. Okey. Juga menangis kerana melihat artis kesayangan mereka meninggal dunia. Alah, artis mati pun teriak. Namun tidak pula menangis mengenangkan pemergian Rasulullah SAW yang diusahakan peringatan berkenaan baginda pada setiap tahun melalui sambutan maulid. Hati ini cukup cemburu terhadap mereka yang menangis dalam solat kerana kerinduan dan ketenangan yang ditemui dalam waktu bertemu dengan Allah SWT. Juga cemburu terhadap mereka yang mampu mengalirkan air mata ketika berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah SWT. Semayang sambil menangis. Imam Mekah baca apa? Baca Inna A'tayna ya. Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Imam Mekah menangis. Ya Allah Akbar. Kita dengar Imam Mekah menangis, kita pun menangis. Kita menangis. Lepas habis semayang, orang sebelah tanya, kenapa kau menangis? Aku menangis bukan sebab dia baca Quran tu, tetapi aku menangis sebab kau pijak kaki aku. Kau pijak kaki aku. Itu sebab kita menangis. Ilah, apa salah macam tu. Jadi maknanya, menangis biarlah kena pada tempatnya. Kemudian, betapa dekatnya dan lembutnya hati mereka, mudah menangis dan sebab ketika bercakap bersama dengan Allah Taala. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka itu. Ayuh, tepuk dada tanya iman yang ada dalam diri. Mengapa hati kita susah mahu menangis? Mungkinkah ia disebabkan rasa cinta pada dunia yang tebal dalam diri, ataupun mungkin juga disebabkan dengan dosa sudah pekat mengeras dalam diri. Sama-sama kita bermuhasabah. Sekiranya benar hati kita begitu, maka banyak-banyakkan berdoa, beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hati kita kembali lembut dan bersih seperti asalnya. Bermula dari hari ini, jauhkan diri kita dari sebarang perkara yang dapat menjadikan kecintaan kita kepada dunia berlebihan, mengatasi kecintaan kita kepada akhirat. Banyakkan bersendiri dan bercakap kepada Allah SWT, mengakui dosa-dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perbanyakkan membaca Al-Quran dan sebut namanya dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan kita dapat merasai kemanisan serta merasakan kehebatannya. Semoga suatu hari nanti kita mampu menangis hanya kerana Allah SWT, dan semoga tangisan itu akan menjadikan kita tersenarai dalam kalangan mereka yang dijanjikan teduhannya pada hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, hebatnya buku ni, ya Allah. Sedar tak sedar kita dah habis dah buku ni. Masya Allah. Berapa lama kita baca buku ni? Lebih kurang 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan tu maksudnya. Campur hilang, campur tak hilang, campur campur hilang, campur tak hilang, campur ada, campur tak ada, campur batal, campur tak batal. 4 bulan juga. Boleh tanya soalan? Soalan apa? Tadi saya difahamkan Rasulullah wafat kan? Dan kita berselawat dengan dia dan kita kirim salam pada sahabat yang nak pergi buat umrah. Macam mana kedudukan, atau dia ditidurkan ataupun hanya jasad dia sahaja? Dapat pencerahan Ustaz? Macam mana? Tak faham. Maksud saya, kita kirim salam kepada Rasulullah. Wallahualam, Rasulullah jawab salam. Jadi difahamkan ada, maksud saya itu Rasulullah wafat ataupun hanya jasad saja ditidurkan. Sebab dia dengar kita selawat kepada dia dan bersalaman di antara kawan kirim salam pada Rasulullah. Betul. Sekarang ni pun kalau kita selawat kepada dia, dia tahu kita selawat kepada dia. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada dia sewaktu hidup dan sewaktu dia wafat. Ini satu kelebihan yang ada pada kekasih Allah. Manusia yang paling agung di dunia, manusia yang paling mulia di dunia. Maka Allah SWT, apabila kita selawat kepada dia, dia kenal kita selawat kepada dia. Kita cerita tentang dia ni, dia tahu kita sedang cerita tentang dia. Jadi bila kita selawat, kita kirim salam selawat kepada orang, walaupun kita tak pergi, kawan kita saja pergi, kita kirim salam, dia jawab salam kita. Sekarang ni pun dia dah jawab salam kita. Tak perlu dia sampaikan di sana pun, di sini pun dia dah jawab dah. Maknanya apa? Maknanya dia senantiasa sedar kita selawat kepada dia. Maknanya hidup. Bukan maksud hidup macam kita ni. Maknanya dia tahu kefahaman
Dia tahu siapa dia yang selawat kepada dia, siapa dia yang ingat kepada dia, siapa dia yang selalu sebut nama-nama dia, siapa dia yang selalu puji dia, siapa dia yang selalu berselawat kepada dia. Dia tahu siapa dia yang sebut. Itu Allah punya rezeki beri kepada dia. Tak sama macam ayah kita, tak sama macam ibu kita. Tak sama. Jangan samakan pula. Itu kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW. Jadi Terima begitulah. kasih Ustaz. Terima kasih semua. Maaf semua. Okey. Ada soalan lagi sebelum kita tutup majlis kita? Kita nak buat kesimpulan. Dah habis, tak ada dah. Saya nak buat kesimpulan. Kesimpulan daripada apa yang kita bahaskan daripada buku ni, banyak menasihati kita tentang hal-hal hati. Buruk perangai daripada hati, rosaknya hati manusia dengan sifat sombong, rosaknya hati manusia dengan takaburnya, rosaknya hati manusia dengan sebab menunjuk-nunjuknya, rosaknya hati manusia dengan sebab banyaknya ketawa. Semuanya cerita berkenaan dengan hati. Semuanya ada dalam buku ni. Kan? Akhirnya daripada buku ni, dia cerita berkenaan dengan benda yang paling menjadi penawar bagi hati. Apa dia? Iaitu menangis, takutkan Allah, takutkan azabnya, maka boleh menyempurnakan hati kita dan boleh mengubati hati kita. Maka itulah kesimpulan yang paling terbaik yang disebut oleh pengarang kitab ni. Maka akhirnya barulah kita menjumpai bahawasanya hati kita ini akan jadi elok disebabkan dengan apa? Dengan tangisan air mata yang takutkan Allah SWT, maka menjadikan hati kita itu bertambah baik dan bertambah bersih daripada kesumat dosa yang terkandung di dalam hati sanubari kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah segala apa yang dipertontonkan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita menurutinya, mengikutinya seperti mana apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain atas ilmu kita, atas tunjuk ajar kita, atas segala apa yang ada pada kita yang kita berikan kepada orang. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh manusia yang lain atas rezeki kita, maka itulah yang dipuji oleh agama. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu jadilah manusia yang seringkali mengasihani sesama manusia. Sebab bila kita sayang sesama manusia, Allah lebih-lebih lagi sayang kepada kita. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka dia tidak layak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Minta maaf segala kelewatan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita semua insya-Allah. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami dan rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah, terima kasih atas ilmu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami menjadi manusia yang kenal Engkau, yang kenal sunnah-sunnah Nabi SAW, yang kenal untuk membaca Al-Quran, yang kenal untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW, yang kenal untuk memperkasakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan apa yang Kau berikan itu kami memanfaatkannya dan menjadi manusia yang istiqamah mentaati-Mu hingga ke akhir hayat kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya, wahai Allah, kami mendoakan kepada hamba-hamba-Mu yang seringkali menginfakkan wang ringgitnya
kepada tabung GNI ini. Mudah-mudahan Allah rezekikannya dengan rezeki yang berlipat kali ganda, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu, dipermudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan atas infaknya itu menjadikan asbab kebaikan buat ibu dan ayahnya juga, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih GNI. Waalaikumsalam.